Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam bab pemerintahan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sambungan kisah pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bila para sahabat dah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni tempat mesyuarat yang biasa dibuat pertemuan di kalangan orang-orang Al-Ansar. Yang menguasai Madinah zaman tu ialah golongan Al-Khazraj, Khazraj. Aus tu ada juga, tapi Aus ni bukan majoriti lah, Khazraj itu majoriti. Kemudian kita pun dah cerita bagaimana orang Khazraj nak melantik seorang sahabat bernama siapa nama dia? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Bakar baca hadis al-a'immatu min Quraisyin, hendaklah pemerintah itu di kalangan Quraisy. Kemudian disokong oleh Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Thabit membuat dalil bahawasanya Abu Bakar yang layak menjadi khalifah dengan sebab dialah yang menggantikan Nabi SAW ketika waktu salat. Waktu sembahyang dialah jadi imam, tak pernah orang lain jadi imam. Dan berbagai-bagai lagi lah kelebihan Abu Bakar. Dan akhirnya seluruh para sahabat Nabi bersepakat memilih Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Jadi zaman tu tuan-tuan, dia ada dua bai'ah. Dipanggil bai'atun khasatun wa bai'atun ammatun. Yang pertama bai'ah secara khusus. Bai'ah secara khusus ini ialah bai'ah ni perjanjian lah, kan? Maknanya aku bersetuju, aku berjanji untuk aku taat kepada pemerintahan kau, wahai Abu Bakar. Jadi bai'ah khasah ini hanya terhadap sahabat-sahabat yang terpilih, sahabat-sahabat yang tertinggi, macam kita kata parlimen punya orang lah gitu. Jadi setelah selesai bai'ah khasah ini, Abu Bakar pun keluar dan dia berkhutbah atas mimbar untuk mengambil bai'atun ammah, bai'ah secara umum. Seluruh rakyat, seluruh sahabat, semua peringkat umur mula berbai'ah kepada Abu Bakar, mengiktiraf beliau sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam sejarah khutbah pertama yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebutkan ketika hari pertama menjadi khalifah. Summa takallama Abu Bakr fahamidallaha wa asna alaihi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu takallama, bercakap, wa asna alaihi, fahamidallaha, beliau memuji Allah, dan beliau mengucapkan pada khutbah beliau, amma ba'du ayyuhan nas. Amma ba'du, adapun selepas daripada itu. Orang Arab standard, dia akan cakap amma ba'du. Amma ba'du ni tuan-tuan, sunat kita sebut benda tu. Apa benda makna amma ba'du? Amma ba'du ni kan kita biasa dengar ustaz kalau ngajar dia akan kata Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kan? Amma ba'du ni mana ada pun selepas daripada yang tadi tu. Ada pun selepas daripada bismillah, lepas daripada bersawat kepada Nabi, itu mana amma ba'du. Melayu tak ada. Melayu kadang salam pun tak ada, kan? Satu Malaysia. Itu berucap hampir. Ayuhan nas, wahai manusia, fa inni qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Dulu kita orang masa sekolah kat Syria dulu, memang wajiblah kena hafal khutbah Abu Bakar As-Siddiq ni, standard kena hafal. Wahai manusia, fa inni qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum, sesungguhnya aku dilantik di kalangan kamu, wa lastu bi khairikum, dan aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Jadi khutbah ni, mukadimah yang dibaca oleh, boleh dikatakan seluruh pemimpin Islam yang dilantik oleh rakyat dia akan baca khutbah ni. Kalau kita perasan lah,
Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam ketika dilantik jadi Menteri Besar Terengganu, dia baca khutbah kat Rusila, khutbah kali pertama ketika jadi MB Terengganu. Saya pergi, inilah khutbah dia. Fa inni qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Aku telah dipilih di kalangan kamu, tetapi aku bukanlah yang paling baik di kalangan kamu. Dr. Muhammad Mursi, yang dilantik oleh rakyat Mesir pun membaca benda yang sama juga. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Cuma sekarang ni tuan-tuan, Mesir jadi haru biru sikit lah. Itu dipanggil ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana kita hidup, orang beriman ni selagi mana dia hidup, Allah kata walanabluwannakum, aku akan uji kamu. Oh, Mesir ni tak tahulah kan. Kita tengok kan, kita Melayu kan, tengok orang Arab menghadapi masalah, lembik kita Syekh. Dia punya masalah tu bukan kecil-kecil Syekh, besar. Lepas tu penyokong pula ramai. Dia punya lawan sama-sama dia tu baling molotov koktel pakai bom api, lawan ganeh. Tapi ada benda lah kan, dia sebenarnya bab apa ni, pemerintahan Mesir ni pun kita nak cakap pun kita fenin kepala kita tuan-tuan. Dia adalah benda-bendanya kan. Tapi yang pastinya Amerika tak nak Mursi duduk jadi presiden. Tu cerita ni. Jadi dibuatlah di kalangan manusia ni adalah golongan-golongan munafik yang sentiasa mengambil kesempatan. Kalau hari ni kita tengok kan, kalau saya tengok itu siaran langsung dalam pukul 1 pagi 2 pagi gitulah, dekat Mesir dalam pukul 8 malam kot, kita tengok tu orang baling bom api. Dia punya geng-geng Husni Mubarak ni demonstrasi pakai pistol Syekh, tembak orang ni. Tu teringat zaman-zaman sahabat dulu kan. Maknanya orang munafik ni dia ambil kesempatan tau. Dia masuk dalam jemaah, dia buat provokasi. Memang ada orang macam ni sampai hari kiamat. Apa punca Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berperang dengan Sayyidina Muawiyah? Apa punca Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berperang dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Asalnya dah settle lah benda tu, dah selesai dah. Tapi golongan munafik ambil kesempatan, laga-lagakan. Akhirnya berlakulah fitnah peperangan. Sebab itulah memang layaklah orang munafik ini, Allah kata fid darkil asfali minan nar, dalam kerak api neraka. Memang jahat, memang pencetus fitnah. Fa in ahsantu fa'inuni, Allah Bakar kata, kalau aku memerintah dalam keadaan baik, kalau aku berbuat baik, fa'inuni, maka bantulah aku. Maknanya rakyat sokong aku kalau aku buat benda yang baik. Wa in asatu, tetapi kalau aku buat benda yang tidak baik, tidak elok, faqawwimuni, maka bantulah aku. Faqawwimuni, kuatkan aku. Maknanya tegur aku apa yang salah aku buat. Ini Abu Bakar cakap macam ni, dia layak tuan-tuan kan. Fa in asatu faqawwimu, qawwimu ni kau kuatkan, maknanya tegur apa yang tak kena. Sebab tu ada setengah ustaz-ustaz bid'ah ni, dia kata bila pemerintah rosak kita tak boleh demonstrasi. Demonstrasi ni bid'ah, dia kata. Dah malas nak jawab menyampah, nak luku je sekepala kan. Kalau yang bagi jawapan tu ustaz macam aku ni, munasabahlah, kau tak heran pun. Tapi yang bagi jawapan yang mengatakan demonstrasi ni benda yang bukan bid'ah, Nabi dah buat, antara yang cakap Dr. Yusuf Qaradawi, bukan sebarangan, Ketua Kesatuan Ulama Dunia. Antara yang cakap demonstrasi ni berlaku zaman Nabi dan memang dibuat oleh para sahabat ialah Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, yang akan datang malam ni, pagi ni akan datang kan. Seorang yang amat alim. Apa dalilnya yang kita dah cerita kan, ketika mula-mula Islam dulu, Nabi berdakwah secara pelan-pelan. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang baru masuk Islam, Umar baru masuk Islam pagi tu, Umar dah bagi cadangan dah. Umar ni radhiyallahu ta'ala anhu, memang dia masuk Islam terus jadi kuat. Dia kata, ya Rasulullah,
Sampai bila kita nak menyorok, sampai bila kita nak dakwah secara pelan-pelan, nyorok-nyorok, kita kan alasna apa dia kata, alasna ala haqqin, bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita tak tunjukkan kita ni benar? Tunjukkan ya Rasulullah. Nabi kata, betul juga cadangan kau ni, tunjukkan kita ni benar. Lalu Nabi dan para sahabat yang selama ini buat kerja Islam, menyorok-nyorok, berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam waktu tu atas bukit Safa lah, bukan dekat country home. Itu Arqam Global Ikhwan, tuan-tuan. Ya, kita pernah rawang apa nama dia country home lah, kan. Jadi Nabi bila dengar cadangan Umar Al-Khattab buat demo tu, Nabi dan para sahabat semua keluar belaka, ya, dekat Saf itu. Nabi, Abu Bakar Umar Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib yang duduk kat depan jadi lead demo ni. Ini yang demonstrasi pertama yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bid'ah. Orang tak mengaji je kata bid'ah. Ya. Lepas tu ada orang kata pula, kita nak tegur kerajaan ni, kita kena tegur dengan cara berhemah, kan. Kita tak boleh depan-depan, kita kena jaga standard dia orang. Malu, tak boleh. Kita rakyat kena hormat kerajaan. Kalau kita baca sejarah kan, kalau benda ni tak berlaku, tuan-tuan, dia takkan tertulis dalam sejarah tau. Ketika Al-Izz bin Abdis Salam berhadapan dengan raja zaman tu, raja Islam. Kalau tak salah mana nama apa, Raja Sultan Zahir Bibriz. Sultan Zahir Bibriz ni masa tu tengah buat persiapan nak lawan tentera Altantuya, Mongolia. Kan, barbar geng Mongolia ni Altantuya. Tapi Sultan mengarahkan supaya digunakan harta rakyat semua kena buat collection belaka untuk dibeli senjata untuk berperang. Minta fatwa. Ada kata ni, cerita ni berlaku dekat Imam Nawawi, ada kata dekat Zahir Bibriz. Ya, benda ni ada persamaan ceritanya. Jadi apa kata Sultanul Ulama yang dikenali sebagai Al-Izz bin Abdis Salam. Al-Izz bin Abdis Salam. Rasa bukan pasal tu lah, dia pasal nak dilantik raja, nak ditabalkan jadi raja. Sedangkan raja ni, tuan-tuan, dia berasal daripada hamba yang belum dimerdekakan. Dalam fiqh, hamba mana boleh jadi raja? Hamba sembahyang Jumaat pun tak wajib, dia boleh monteng relax, kan. Jadi siapa yang suka monteng sembahyang Jumaat tu hamba tu sebenarnya. Kita kena merdekakan dia, tuan-tuan. Hamba ni dia punya perang, dia boleh dijual, boleh dibeli dekat pasar. Kan ada pasar dekat stadium ni kan, boleh jual kat situ. Memang macam barang super sebiji, cuma dia orang aja. Jadi apa cerita macam mana raja ni boleh naik jadi raja daripada hamba? Dia orang ni, tuan-tuan, di zaman cerita dulu lah kan, puluhan tahun yang lampau, diorang ni asalnya hamba yang diserapkan masuk ke dalam tentera. Masuk dalam akademi tentera kan, kita kata. Daripada askar kadet kan, prebet, sapu lah kita kata. Lepas tu naik sampai pegang jawatan tertinggi, general. Tapi statusnya tetap hamba, dia belum dimerdekakan lagi. Dia peganglah jawatan. Kalau dalam syarikat tu CEO tu. Tapi asal cek lah, hamba rupanya dia ni. Mana boleh Syekh, dia kena merdeka dulu. Kalau tak sah. Hamba ni dia nak beli, dia nak menjual, dia kena minta izin tuan dia tahu. Ya, main dia nak beli. Kalau boleh pun, kalau benda yang boleh dia beli tanpa minta izin, boleh. Contoh benda yang kecil lah, dia nak beli lollipop ke, twisties ke, cikedis ke, friskies ke, tu tak apalah. Nasi lemak ke, tu boleh. Tapi kalau kalau hamba ni nak beli rumah, tak sah, tak boleh. Dia nak beli kereta, benda yang banyak nilai dia, kena minta izin tuan. Yang dia ni nak jadi raja, jadi dia pun isytihar supaya dilantik jadi raja. Zahir Bibriz kata apa? Selagi mana kau ni
tak dibebaskan, tuan kau tak jual kau dekat pasar, dan tak ada orang beli kau, dan tak ada orang bebaskan kau, kau tak boleh jadi raja, kau tetap hamba. Dia cakap tu depan raja, kau tahu tak? Orang kata mati gini, mati kan? Mana dia cakap ni, orang tengok, orang dengar. Sebab tu perkataan dia sampai hari ni orang rakam, ada dalam kitab. Dia tak kata, Assalamualaikum tuanku, mana boleh tuanku, sensitif dia macam ni. Dia tak ada. Makna boleh tegur depan-depan. Tu ulama dulu. Dia menyebabkan Zahir Bibris ni takut dengan Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam, raja segala ulama masa tu, alim dan hebat. Lalu tuan-tuan, lepas pada dia sound raja macam tu, akhirnya raja terima cadangan dia. Bawa raja dekat pasar saya jual. Sekilo RM5, sekilo RM5, berapa kilo raja tu? Kan? Contoh 60 kilo, kali lah kan? Contoh. Bila dah dimerdekakan, barulah ditabalkan jadi raja. Dengarnya raja tu cakap ulama. Bukan ulama kena dengar cakap raja. Zaman sekarang terbalik. Ulama pula dengar cakap raja. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Raja wajib dengar cakap ulama. Betul. Lepas tu orang tanya kepada Al-Izz bin Abdissalam, macam mana kau boleh berani cakap macam tu depan raja? Kau berani tegur Dia kata apa? Ketika aku berhadapan dengan raja, aku membayangkan segala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah pencipta raja ni, dia pencipta bumi ni, dia pencipta langit, dia pencipta segala-galanya. Dialah Tuhan Al-Qaharul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Azim. Dialah yang paling besar daripada segala-gala makhluknya. Bila dia, aku bayangkan kebesaran Allah, kerajaan Allah ini, aku nampak raja ni macam kucing aja, langsung tak kelas. Atau aku sound macam tu je. Macam kita hari ni silap komen aja dekat Malaysia kini, kena rampas laptop. Kau jangan main-main, kau jangan main-main. Underground. Raja ni manusia Syekh, sama dengan aku je sebiji, berak kencing sebiji, buat dosa, entah-entah dia lagi banyak dosa pada aku. Macam biar kan? Betul. Dia pegang amanah yang berat. Kita amanah taklah berat sangat. Sebab tu diorang ni mesti dinasihat, mesti ditegur, dan diorang jangan nak berasa hati. Tak boleh. Sebab mesti ditegur. Selagi mana kau manusia, kullu bani adama khata'un, semuanya salah belaka. Okey.